أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak pada Cik Tia, Kak Rozi, seluruh tim Rumah Ngaji Negeri Johor yang tidak jemu-jemu memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan majlis Al-Quran pada petang ini. Seterusnya makcik-makcik, akak-akak, ya, adik-adik, juga tidak dilupakan tuan-tuan kalau ada, ya, abang-abang kalau ada, yang sudi untuk melapangkan masa. Mudah-mudahan dalam tempoh kurang 1 jam daripada sekarang, ada ilmu baru kita dapat pelajari daripada seorang sosok tubuh yang penting diceritakan di dalam Al-Quran, dalam banyak surah, iaitulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita sudah mengikuti dalam 3 atau 4 siri, ya, barangkali, mengenai wanita. Ya, kita telah bersama dengan ibu Musa, kita telah bersama dengan isteri Firaun, kita telah bersama dengan kakak Musa, kita juga telah bersama dengan wanita Madian. Jadi hari ini kita ambil teladan pula daripada seorang lelaki, tetapi sebenarnya kita melihatnya sebagai seorang rasul. Baiklah, sebelum kita pergi kepada ayat 15 hinggalah kepada ayat 19, ya, sebagai siri yang pertama pada kali ini, maknanya siri-siri akan datang pun kita akan meneruskan kajian kita kepada karakter Nabi Sulaiman alaihi salam yang dibentangkan dari Al-Quran. Saya nak sebutkan di sini, bila kisah Nabi Sulaiman dalam mana-mana surah diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, sekurang-kurangnya ada 3 objektif. Ya, sekurang-kurangnya berdasarkan pemerhatian saya, kisah Nabi Sulaiman dalam surah Semut, ya, surah 27 ni, muka surat 378 Al-Quran, ya, juzuk yang ke muka surat 378, ataupun kisah Nabi Sulaiman dalam surah Sad, ataupun kisah Nabi Sulaiman dalam surah Sabah, kita akan temui ada banyak, ya, surah tentang Nabi Sulaiman. Tetapi sekurang-kurangnya ada 3 objektif. Objektif yang pertama adalah untuk Nabi. Objektif yang kedua untuk sahabat-sahabat Nabi. Objektif yang ketiga untuk sasaran dakwah Nabi, yakni orang-orang Quraisy di Mekah. Jadi ada 3 objektif, ya, paling kurang, ya, semua kena ingat. Pertama sekali kepada siapa tadi? Kepada Nabi. Yang kedua kepada sahabat Nabi. Yang ketiga adalah kepada orang-orang Quraisy. Kita pergi dulu kepada orang-orang Quraisy. Agak-agak, ya, semua para pelajar yang saya sayangi, yang saya hormati, ya, hajah-hajah, ibu-ibu, makcik-makcik semua, kenapa kisah Nabi Sulaiman turun kepada orang-orang Mekah yang kafir pada waktu itu? Surah ini surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa agaknya? Ya, kerana Nabi Sulaiman alaihi salam adalah tokoh yang dikurniakan Allah kuasa dan harta. Jadi orang-orang Quraisy pun sama. Mereka adalah pemimpin yang Allah kurniakan kuasa dan harta. Namun ada tak perbezaan orang kaya yang bernama Nabi Sulaiman dengan orang kaya yang bernama Quraisy? Nyata berbeza. Maka turunnya kisah Nabi Sulaiman untuk memberitahu kepada orang-orang Quraisy agar ambil teladan. Ya, cermin diri kalian. Adakah kalian yang diberikan harta punya sikap Nabi Sulaiman? Kalian yang diberikan kuasa punya sikap seperti Nabi Sulaiman? Bahkan kuasa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman jauh lebih hebat daripada kuasa kalian, wahai pemimpin Makkah. Harta yang diberikan kepada Nabi Sulaiman jauh lebih hebat, berganda-ganda, berlipat kali ganda daripada harta yang Allah kurniakan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy. Kalaulah Nabi Sulaiman alaihi salam
diberikan harta dan kuasa yang hebat, kekal beriman kepada Allah, kekal menyembah Allah yang esa, kekal mengatakan Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Jadi apa masalah kalian, wahai Quraisy, untuk tidak menjadikan pemberian Allah daripada harta dan kuasa sebagai sebab untuk lebih bersyukur kepada Allah seperti Nabi Sulaiman? Maknanya kisah ini menampar, menegur, mengemukakan perbandingan antara orang kaya yang tidak bersyukur dengan orang kaya yang bersyukur. Itu nombor satu. Yang kedua, sasaran kisah Nabi Sulaiman adalah kepada para sahabat. Kita akan mendapati Allah Ta'ala akan memaparkan kisah Nabi Sulaiman dengan ada sahabat-sahabat dia, dengan ada pengikut-pengikutnya, dengan ada bala tenteranya. Sama ada tenteranya bernama manusia, ataupun tenteranya bernama jin, ataupun tenteranya yang bernama burung. Kita akan dapati sahabat-sahabat yang menggerakkan perjuangan Nabi Sulaiman bukan sekadar manusia, tetapi dari kalangan binatang, seperti burung. Komitmen yang diberikan oleh burung hudhud adalah pengajaran yang sangat berharga kepada para sahabat. Burung hudhud nanti insya-Allah kita akan bersama dengannya terbang ke negara Sabak. Bagaimana sikap yang ada pada burung hudhud menjadi teladan yang sangat berharga kepada para sahabat. Hudhud tidak melakukan tugas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak melakukan tugas hudhud. Masing-masing dengan tugas masing-masing, posisi masing-masing, jabatan masing-masing, menyebarkan agama Allah dengan kepakaran masing-masing. Tetapi masing-masing saling melengkapi. Masing-masing saling mengingatkan. Maka hudhud melengkapkan perjuangan Nabi Sulaiman sebagai ketua. Hudhud melengkapkan dengan sikap proaktif. Apakah itu sikap proaktif? Nanti kita belajar. Tetapi nak bagi tahunya, nak habaq mainnya, nak royaknya, sikap burung hudhud, sikap beberapa lagi pengikut Nabi Sulaiman seperti satu orang yang berilmu dalam ahli majlis mesyuarat Nabi Sulaiman yang turut sama proaktif memberikan idea bagaimana nak memindahkan Arash, singgah sana Malikatus Sabak ataupun Balkis dengan cara yang lebih pantas. Itu pun contoh sahabat kepada Nabi Sulaiman. Mesyuarat bila diadakan, hudhud bersuara. Mesyuarat bila diadakan, seorang yang berilmu tentang kitab Taurat bersuara. Semua ini peranan para sahabat. Jadi para sahabat cermin diri, mereka belajar satu perkara di mana mereka kena membantu Nabi, tidak boleh meninggalkan Nabi. Dan cara mereka membantu Nabi adalah melengkapkan dengan sama ada tenaga ataupun idea. Dan akhir sekali, tujuan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam Al-Quran adalah kepada Nabi sendiri. Apakah teladan daripada Nabi Sulaiman kepada Nabi? Nabi Sulaiman mengatur rencana dengan sangat teliti. Nabi Sulaiman mengatur human resource. Nabi Sulaiman mengatur setiap posisi berkenaan dengan peranan masing-masing. Nabi Sulaiman tidak memandang walaupun makhluk itu kerdil seperti semut dengan pandangan sebelah mata. Jadi Nabi Sulaiman belajar kat situ. Setiap dari kalangan para sahabat, walaupun mereka punya peranan yang kecil kepada perjuangan Islam di Mekah dahulu, tetapi jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Jangan merendahkan peranan mereka. Kerana Nabi Sulaiman apabila melihat atau mendengar semut, baginda memberikan perhatian kepada peristiwa permaisuri semut berkata-kata kepada semut di bawahnya. Itu menjadi teladan kepimpinan kepada Nabi. Sehingga surah ini mendapat namanya kerana seekor makhluk yang sangat halus yang bernama semut. Jadi harapnya semua dapat ingat sekurang-kurangnya ada 3 objektif daripada pembentangan Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman. Baik, hari ini kita nak korek, kita nak siasat, kita nak cari gali lebih banyak pengajaran untuk diamalkan dalam kehidupan kita selaku nenek, sebagai ibu, sebagai pemudi di negeri Johor kita, insya-Allah. Jadi ayat kita yang pertama sekali adalah ayat 15. Seperti biasa kita bacakan ayatnya dan kita bacakan terjemahannya. Sesungguhnya, ayat ni kita dah baca tadi.
Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Daud dan Sulaiman pelbagai jenis ilmu. Dan kedua-duanya berkata, segala puji dan terima kasih kepada Allah kerana telah melebihkan kami berbanding orang-orang mukmin yang lain dengan ilmu. Apa pengajaran daripada ayat ini? Pertama sekali, berdasarkan ayat ni, ataupun akak-akak, makcik-makcik nak bagi pandangan, seronok juga sebenarnya kalau boleh berbincang. Mungkin boleh bagi pandangan dulu. Ustaz, saya rasa pengajaran ayat ni adalah sekian. Apa pengajaran ayat ni? Benda apa kita nak bawa balik pukul 3 sekejap lagi untuk diamalkan dalam kehidupan bila baca ayat 15? Apa yang kita belajar daripada Daud dan Sulaiman? Allah kurniakan apa kepada diorang? Allah kurniakan ilmu. Bukan satu ilmu. Ilman maknanya banyak ilmu. Nakirah. Pelbagai jenis ilmu. Pertama sekali kita belajar, bila kita baca Quran, sepatutnya makin dekat dengan Tuhan. Makin banyak majlis Al-Quran kita hadiri, seharusnya makin dekat kita pada Allah, pada Ilahi. Ayat 15 mengajar kita, Allah Ta'ala memberikan ilmu, pelbagai jenis ilmu, dengan mudahnya kepada insan-insan yang dia pilih, seperti Daud dan Sulaiman. Maknanya apa? Allah yang sama boleh memberikan ilmu kepada saya. Bagaimana saya nak dapat ilmu sebagaimana Allah kurniakan ilmu kepada Daud dan Sulaiman? Maka kita kena ada kualiti seperti Nabi Sulaiman, kita kena ada kualiti seperti Nabi Daud, agar Allah menambah ilmu dan hikmah kepada kita. Kadang untuk dapat ilmu, seseorang menyangka dia perlu ambil sarjana muda di universiti. Tetapi tahukah anda, tidak semestinya apa yang dipelajari di universiti adalah ilmu. Ya benar, ilmu dipelajari di universiti, tetapi tidak semua yang diperolehi itu adalah benar-benar ilmu. Apakah ciri-ciri seseorang benar-benar mendapat ilmu? Bukan sekadar mendapat maklumat, informasi yang boleh Google di internet. Ilmu ini, kalau Al-Quran menggunakan perkataan ilmu, antara konteksnya adalah mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Apabila seseorang dikurniakan ilmu, maka jadilah dia Al-Alamin. Suratul Fatihah. Dia adalah manusia yang diberikan ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mendidik semua manusia yang diberikan kemampuan untuk memahami ilmu. Apakah ilmu? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia datang daripada Tuhan. Maka seseorang yang mendapat ilmu, dalam erti kata yang sebenar, dia bukan sekadar nampak ilmu, dia nampak juga pemberi ilmu berkenaan. Malaikat juga berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Hal-hal ilmu ini adalah perkara yang hanya Allah Ta'ala kurniakan. Kalau Allah Ta'ala putuskan untuk kami tak dapat, maka kami tak dapat. Ada yang diberikan ilmu seperti Adam, kami malaikat tak dapat. Jadi kita faham, ada orang diberikan kelebihan, malaikat menginsafi, iblis tidak boleh terima. Tetapi malaikat menginsafi, ada yang diberikan kelebihan. Antara yang diberikan kelebihan adalah makhluk yang bernama manusia, anak-anak Adam. Mereka diberikan kemampuan untuk faham ilmu. Tetapi di akhirnya ilmu ini membawa kepada apa sepatutnya? Ada orang terkenal sebagai fasih berbicara tentang pelbagai fakta. Kita boleh lihat dia menghafal banyak maklumat. Tetapi itu tidak semestinya dia benar-benar berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Antara ciri orang yang benar-benar berilmu, walladina utul ilma darajat, adalah makin bertambah kehambaan, ketakutan kepada Allah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyebut lagi dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan ilmu kau akan lebih tahu tiada sekutu bagi Allah. Jadi kesimpulannya, pengajaran yang pertama ni adalah Allah boleh memberikan ilmu sebagaimana Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman.
Itu nombor satu kita belajar. Apa itu ilmu? Pemberian tentang kemahiran, pemberian tentang maklumat, pemberitahuan tentang sesuatu perkara, tetapi bukan sekadar kita tahu daripada tak tahu, tetapi kita juga dapat menambah kedekatan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini ciri orang berilmu. Ya, walaupun kita dah mungkin sudah berusia, tidak dapat lagi sambung belajar, ya, tetapi itu tidak menjadi batasan untuk kita mendapat ilmu. Contoh dengan majlis-majlis macam ni, hajah-hajah dapat ilmu. Walaupun tak dapat belajar ke universiti, ya, jadi ia masih lagi ilmu. Allah kurniakanlah kami ilmu. Jadi ini pun antara doa sebelum kita buka majlis. Ini pun antara doa bila kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Ya Allah, teruskanlah mencurahkan kepada kami. Kami akan menambah terima kasih kami kepadamu, wahai Allah. Kami akan mengucapkan syukur Alhamdulillah sebab kami percaya la in syakartum la azidannakum. Makin banyak kami bersyukur, makin engkau tambah ilmu kepada kami. Semua orang beriman boleh menunaikan salat. Tetapi tidak semua orang beriman diberikan Allah ilmu. Jadi ayat ini mengajar kita, orang beriman ada pelbagai tingkat. Ada tingkat yang sekadar beribadah, ada yang tingkat bukan sekadar beribadah tetapi berilmu. Jadi berdasarkan ayat 15, mana yang lebih mulia? Berdasarkan ayat 15, adakah orang beriman yang berilmu atau orang beriman yang beribadah sahaja lebih tinggi di sisi Allah? Beritahu saya. Setuju, betul. Sebab itulah ini mukaddimah kisah seorang yang sangat berilmu dan menggunakan ilmunya untuk perjuangan Islam, Nabi Sulaiman. Jadi ini pengajaran kedua. Orang beriman yang berilmu lebih baik kedudukannya di sisi Allah, ya, daripada orang beriman yang hanya beribadat sahaja. Dengan ilmu lah, ya, seseorang akan dapat, ya, memerintah muka bumi sebagai khalifah yang berkesan. Kalau setakat beribadat, malaikat pun beribadat. Ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tetapi dengan ilmu, Adam diberikan kelebihan sehingga malaikat sujud kepada Adam. Kemudian yang ketiga kita belajar daripada ayat ini, ya, yang pertama apa tadi? Ya, Allah beri ilmu sebagaimana Allah beri kepada Daud dan Sulaiman. Jadi saya kena memahami Allah Ta'ala itu ada namanya Al-Alim. Jadi bila kita rasa kita jahil, banyak akan menyebut nama Allah yang bernama Al-Alim. Dan banyak akan membaca ayat 15 ni. Mudah-mudahan, ya, Allah kurniakan juga ilmu kepada kita walaupun kita sudah berusia. Yang kedua apa kita belajar tadi? Ya, orang beriman yang berilmu lebih baik daripada orang beriman yang hanya sekadar beribadah. Adapun yang ketiga, ya, kita dapat lihat di sini Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak. Ayah dengan anak. Di mana ayah didik anak, iaitulah Daud didik Sulaiman. Pagi-pagi lagi, ya, bil ghudu wal isal, kata surah Sad. Nabi Daud ni tuan-tuan, dia pagi-pagi dah berzikir, baca Zabur, sampai burung pun datang, gunung pun berzikir. Nabi Daud ni adalah seorang ayah yang memulakan kerja-kerja zikrullah macam kita baca maksurat waktu pagi dan waktu petang menjelang matahari terbenam. Daud mewariskan kepada anaknya perkara yang sama, iaitulah membanyakkan zikrullah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pendek kata, sebelum masuk ke ofis dengan selepas balik daripada ofis, membanyakkan zikrullah. Apa yang Nabi Sulaiman didik, apa yang Nabi Daud didik kepada Nabi Sulaiman? Alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Maksudnya apa? Pagi-pagi itu sudah mesti merasakan, menghadirkan perasaan terima kasih pada Allah kerana Allah memilih saya dan tidak memilih orang beriman yang lain untuk kerja-kerja perjuangan ini. Alhamdulillahilladzi faddalana. Jadi Nabi Sulaiman melafazkan, terima kasih Allah, kau pilih kami, kau beri kami, kau beri aku dengan ayahku Daud
kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang beriman yang lain. Kau kurniakan kami kekuasaan. Kau kurniakan kami ketakwaan yang kau tidak kurniakan kepada orang lain. Jadi apa kita belajar? Kita belajar ayah didik anak untuk memulakan pagi-pagi dengan pemikiran yang positif. Dan hasil daripada Daud mendidik Sulaiman, ya, maka Sulaiman masuk ke pejabat, Sulaiman masuk ke dalam istana pemerintahan dengan pemikiran, Allah pilih saya untuk bekerja dalam kekuasaan, bidang kepakaran saya kekuasaan, bidang kepakaran saya pemerintahan, dan tuan-tuan perempuan, ibu-ibu juga ada kepakaran masing-masing. Ya, dulu-dulu pun kita pernah bekerja, kan? Dan mungkin yang mendengar ini adalah macam orang sebaya Cik Tia kita, ya, yang bekerja. Apa mindset bila masuk bekerja? Ada orang masuk bekerja, ya, kerana diperintahkan oleh majikan. Ada orang bekerja kerana menurut perintah daripada ketua. Tetapi Nabi Sulaiman, bila dia bekerja, ya, dia menanamkan satu mindset kepada pengikut-pengikut pekerja-pekerja tentera-tenteranya, apa yang ditanam oleh ayahnya Daud. Iaitulah, kalian bukan bekerja kerana saya, kalian kena bekerja kerana Allah. Apa maksud bekerja kerana Allah? Semua orang boleh bercakap macam tu. Apa maksud kerja sebagai ibadat? Anda meyakini kerja yang anda buat Allah Ta'ala pilih. Anda meyakini ada kelebihan yang ada pada anda, tidak ada pada orang lain, Allah Ta'ala beri. Kerana Allah nak tengok macam mana kepakaran itu engkau gunakan. Ya, Cik Tia ke siapa lagi? Mesti ada kepakaran yang menyebabkan anda bekerja di rumah ngaji Johor. Jadi, kita bekerja bukan hanya kerana nak duit, bukan hanya kerana majikan, bukan hanya kerana, yalah, kena kerja. Tetapi kita kerja kerana Alhamdulillahilladzi faddalana. Kerana Allah pilih saya. Bayangkan kalau semua orang bekerja dengan mindset begitu. Walaupun kerja daripada rumah, dia pasti faham yang dia ada nikmat yang Tuhan beri. Macam mana nikmat tu kau gunakan untuk organisasi? Okey, dapat catat semua. Okey, kita bergerak pergi kepada ayat 16. Saya sangat menekankan kuantiti ayat tu bagi saya tak penting. Yang penting kita kutip pengajaran-pengajaran tu. Jadi ayat 15 ni, ya, kita dapat 3 tadi pengajaran kan? Jadi baca balik ayat tu lepas pukul 3 ni, ya, sebagai satu proses untuk muhasabah diri. Adakah aku makin kenal Tuhan Al-Alim? Ya, adakah aku menambah ilmu dari satu hari ke satu hari, ya, atau hanya menambah ibadat sahaja, tidak menambah ilmu, tak baca buku, tak belajar daripada mana-mana ulama. Dan nombor 3 apa tadi? Ya, ada tak aku mendidik anak aku pagi-pagi dah berfikiran positif? Ya, adakah aku didik majikan, adakah aku didik pekerja-pekerja aku untuk berfikiran positif? Jadi kita baca Quran menimbulkan soalan, muhasabah diri. Subhanallah, ini namanya tadabbur. Okey. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Dan Nabi Sulaiman mewarisi, ya, daripada Daud kenabian dan kerajaan. Dan Sulaiman berkata, wahai seluruh manusia, kami telah diajar bahasa pertuturan burung dan kami telah diberikan serba-serbi untuk sampai kepada keperluan dan matlamat kami. Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpahan kurnia yang jelas dan nyata daripada Tuhan kami. Okey, cuba kongsikan dengan saya, ya, kita manfaatkan platform Zoom ni untuk berkongsi dan berinteraksi. Kalau tadi saya dah bagi contoh dah. Macam mana ayat 15 kita dapat 3 pengajaran. Macam mana anda dengan ayat 16? Ya, kawan-kawan kat IG pun boleh share lah kalau ada. Tak ada yang nak cuba? Susah. Kenapa burung?
dalam banyak-banyak binatang, Nabi Sulaiman menyebut burung. Dalam banyak-banyak ilmu Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman, dalam banyak-banyak PhD yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ambil satu cabang ilmu untuk diumumkan pada rakyat jelata, iaitulah kami diajar bahasa pertuturan burung. We can understand how the birds, macam mana bunyi burung cek 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 tu, kami boleh tahu bahasa dia. Korang tak faham, kami tahu, dan kami boleh cakap, burung boleh faham. Macam mana kami boleh bercakap dalam bahasa burung yang burung boleh faham? Tuan-tuan boleh buat cek 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 cek, tapi belum tentu burung faham. Kenapa burung? Punyalah banyak binatang-binatang yang terbabit sebagai bala tentera Nabi Sulaiman. Tolong mute siapa yang terlupa nak mute tu. Yang nak bercakap, unmute lah. Silakan. Tak ada? Kenapa burung? Dalam banyak-banyak ilmu, kenapa ilmu tentang bahasa burung? Siapa tak tekan mute tu? Cuba mute betul-betul siapa yang tak nak bercakap tu. Yang nak bercakap, sila unmute. Ataupun Tia, tekan mute all. Ada yang terlupa tu. Silakan. Apa pendapat anda? Kenapa burung? Siapa yang menyelam ni bunyi air ni? Tolong mute Terlupalah tu, tak apa. Okey, tadi ada yang kata burung ni dia ada banyak pengalaman. Saya tak setuju. Nabi Sulaiman lagi banyak pengalaman. Manusia pun ada banyak pengalaman. Usia burung lebih singkat daripada usia manusia. So dari kalangan bala tentera Nabi Sulaiman ada yang lebih senior dari sudut pengalaman. Kalau bercakap pasal pengalaman, saya tak setuju kata burung lebih berpengalaman. Manusia lebih banyak pengalaman. Ada kalangan tentera Nabi Sulaiman barangkali umurnya 100 tahun. Orang dulu-dulu kan umur dia panjang-panjang. Jadi janganlah keram. Okey, cantik. Menarik. Yes. Ini memang bijak. Mana ni? Hajah Raudah ke ni? Hajah yang duduk kat Raudah tu ke? Mana satu ni? Suara ni. Apa nama Hajah? Yes. Ya, kita kena tepuk ni. Bagus. Burung makhluk yang kerdil. Kerdil ni membantu misi penyusupan, perisikan, penyamaran. Pendek kata, kerana tubuh yang kerdil, kata Hajah lah, ni bukan kata saya ni. Kata Hajah tadi, dengan burung dengan saiz tubuh yang kerdil, membantunya untuk jadi CCTV kepada pergerakan musuh. Lalu dia bawa recorder tu, macam burung hut-hut nanti, dia melaporkan minit mesyuarat Malikatus Saba in details. Nabi Sulaiman dapat tahu apa yang diorang dok mesyuarat. Nabi Sulaiman utuskan surat. Respon kerajaan Sabak kepada surat tu, peranan burung hut-hut lah yang melaporkan. Maknanya Nabi Sulaiman menggunakan hut-hut bukan hanya untuk jatuhkan surat tu, tetapi untuk aku tahu respon diorang kepada surat itu menurut pemerhatian kamu dari kejauhan. Jadi kadang-kadang kan, bila kita duduk bersembang, duduk berbual, kita tak perasan ada tentera Allah tengah duduk catat, tengah duduk rekod perbualan kita. Jadi kena jaga-jaga. Burung antara makhluk yang memerhatikan apa yang kita lakukan. Jadi ada burung yang memang kerjanya adalah SB, Special Branch, untuk merakamkan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi Sulaiman. Jadi itu sudut pandang Hajah yang sangat menarik. Izinkan saya tambah, izinkan saya lengkapkan. Masya Allah. Sorry lah kacau korang kat office pula, dah ingat tak ada orang masuk office ni. Okay, sorry, saya ada staff hari ni. Okay, burung berdasarkan ayat-ayat selepas ni, iaitulah cerita hut-hut, rupa-rupanya memainkan peranan untuk menentukan hala tuju. Burung ada kelebihan bird's view. Dia boleh nampak jauh ke depan apa yang manusia tidak boleh nampak.
Tetapi soalan muncul, Ustaz, jin pun ada kelebihan lebih daripada burung. Jin boleh terbang lebih pantas daripada burung. Lalu kenapa Nabi Sulaiman tidak menggunakan jin dan menggunakan burung? Persamaan jin dengan burung adalah diorang boleh terbang. Tiada yang boleh membataskan pergerakan diorang. Dan mereka boleh untuk beri maklumat kepada ketua apa menunggu di depan. Kerana Nabi Sulaiman manusia, tentera-tentera Nabi Sulaiman majoriti manusia, tak nampak melainkan 1-2 kilometer kat depan. Tetapi 10 kilometer kat depan, itu peranan satelit yang bernama burung hudhud. Dia bagi tahu. So dalam bahasa hari ini barangkali kita boleh katakan hudhud ini peranannya adalah Waze, to inform Nabi Sulaiman as a leader, where is our direction, mana dia punya true north dia. Pendek kata, hudhud ini seumpama kompas 114. Kompas. Dia bagi tahu nak ke mana. Ya, ada orang bila buat kerja, dia tahu the right things to do. Tetapi belum tentu dia melakukan the right things. Ada orang boleh melakukan satu perkara dengan betul, apa orang panggil making the things right. Tetapi he didn't do the right things. Ada orang dia melakukan satu kerja dengan betul, ikut prosedur syarikat, ikut prosedur yang ditetapkan oleh klien, SOP, tetapi sebenarnya dia tak buat kerja yang betul. So right thing dengan things right ni benda berbeza. Jadi kita kena buat dua-dua lah. Orang kata apa? Buat kerja yang betul dengan betul-betul. Ambil ayat Ustaz Fahrul guru saya. Buat kerja yang betul, betul-betul. Ada orang buat kerja betul-betul tapi tak buat kerja yang betul. Ada orang buat kerja yang betul tapi tak buat betul-betul. Kita dua-dua. Jadi Nabi Sulaiman dengan adanya burung, maka dia tahu nak menuju ke arah mana. Sebelum dia bertolak, the first kali kita kena tekan apa dekat Waze tu, direction kita. Betul kan? Jadi dulu peranannya adalah burung. Bagi tahu kami nak tuju ke arah mana. Sebab itulah nanti sekejap lagi tuan-tuan akan dipaparkan kisah seekor burung yang menentukan destinasi kepada pasukan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya rasa kita menuju ke arah yang salah. Kita kena tuju ke arah negara Sabak. Kerana objektif organisasi ini wujud adalah untuk memerangi syirik. Jadi ternyata ada kaum menyembah berhala. Ayuh kita tuju ke sana. Mereka menyembah matahari. Jadi nampak tak peranan burung? Tetapi kenapa tidak jin, Ustaz? Kerana jin ini dia memang ada kompetensi, belum tentu integriti. Jadi para ulama membahaskan antara sebab jin tidak terpilih kerana kebanyakan jin menjadi tentera Nabi Sulaiman dalam keadaan terpaksa. Kerana semua kita sedia maklum, jin adalah makhluk yang ada ayah mereka masih lagi hidup, nama Iblis. Allah tangguhkan ajal. Lalu Iblis ini memainkan peranan untuk doktrin anak-anaknya, agar tidak sujud kepada Adam sebagaimana dia lakukan dahulu. Jadi apabila datang Nabi Sulaiman, satu-satunya Nabi yang Allah tundukkan syaitan dan jin kepadanya, mereka memang tunduk. Tetapi ketundukan mereka adalah ketundukan yang tidak positif. Sebab tu ayat 15 tadi kita belajar apa dia? Nabi Sulaiman terap dan serap kepada staf dia agar berfikiran, Allah pilih aku untuk kerja ni. Ini kerja yang mulia. Tetapi segelintir daripada kaum jin tidak bekerja atas dasar ayat 15. Maka Nabi Sulaiman mengelakkan bahaya daripada jin. Jin boleh terbang. Jin boleh bagi laporan. Tetapi kemungkinan dia ada risiko berdusta. Jin boleh terbang pergi ke negara Sabak and then bawa balik laporan. Tetapi sambil menyelam minum air. Barangkali jin piknik dulu kat mana-mana. Lalu bila balik kata kami bawa laporan daripada Sabak. Padahal dia bercuti dulu. Tidak ada integriti. Itu contoh saja nak bagi nampak. Sebab dalam surah Sabak kita akan nampak bagaimana jin bekerja kerana terpaksa.
Sehingga mereka berkata bila Nabi Sulaiman wafat, jatuh ke tanah, tongkatnya dimakan anai-anai, jin berkata, kalaulah kita tahu lebih awal, kita takkan kerja dengan Sulaiman. Ini menunjukkan mereka bekerja kerana terpaksa. Jadi jangan biarkan pekerja-pekerja kita berkawan dengan jin di pejabat. Sebab apa? Berkawan dengan jin maksudnya apa? Saya bekerja kerana terpaksa, kerana majikan saya mengarahkan. Kalaulah majikan saya mati, saya takkan bekerja dengan dia. Jangan begitu. Nanti kita berkawan dengan jin. Okey. So, nampak tak peranan burung? Jadi pengajaran yang pertama, jangan underestimate sesiapa. Jangan merendah-rendahkan sesiapa. Burung memang kerdil di mata pandangan manusia. Tetapi burunglah yang memusnahkan tentera bergajah. Ya. Makhluk yang kerdil diutuskan Allah untuk menghancurkan musuh yang menggunakan haiwan yang paling besar, gajah-gajah. Ya. Sepatutnya inilah pengajaran kita, bukan kita duk cari batu-batu ababil tu kat mana. Kita patut cari pengajaran, bukan cari batu tu ada dekat mana. Kemudian, berdasarkan ayat ni, ya, kita belajar bagaimana Nabi Sulaiman apabila sudah jelas dia punya direction dengan bantuan burung, wa utina min kulli syai'. Kemudian Nabi Sulaiman akan menghitung, akan mengira macam mana nak menjayakan direction tu. Macam mana nak bagi selamat sampai kepada direction tu. Kalau dalam bahasa hari ini orang panggil VMO, visi, misi, objektif. Rumah ngaji mesti ada VMO. Apa vision dia? So, burung akan bagi tahu kita tahun 2021 rumah ngaji Johor nak pergi ke mana. So, burung bagi tahu. Sebab dia ada kepakaran untuk tahu apa bahaya nak datang tahun 2021. So, burung bagi tahu. So, ada jabatan burung dalam rumah ngaji Johor yang mana kerjanya adalah melaporkan, pada pandangan saya, kita kena bergerak ke satu wawasan. Sekian. So, dia postmortem wawasan yang lepas untuk mendatangkan wawasan yang lebih realistik. Ya, pada tahun 2021. Tetapi bila kita selesai buat brainstorming, bila selesai kita buat visi, takkan kita dah tamatkan retreat kita? Kita tak boleh tamatkan retreat kita, kita kena bincang dengan detail pula. Apa misi kita berdasarkan visi? Apa objektif? Pendek kata, kita dah nampak wawasan, lalu macam mana 10 jabatan di tempat ini boleh menjayakan wawasan berkenaan? Satu jabatan namanya jabatan apa? Ya, kalau Petronas tu jabatan cari gali. Ya, ataupun satu lagi jabatan ya, ada pelbagai jabatan, ya. Jadi macam mana jabatan-jabatan ini menggunakan kepakaran masing-masing? Macam mana biru-biru ini, purpose of existence, dihalakan ke arah satu matlamat. Manusia macam mana nak peranan? Jin macam mana nak peranan? Jadi Nabi Sulaiman mengatur. Pendek kata, wa utina min kulli syai' ini adalah ditafsirkan dalam suratul Kahfi, fa'atba'a sababa. Di mana Nabi Sulaiman seperti Zulkarnain. Bila dia dah jelas wawasan nak pergi hentian pertama, hentian kedua, hentian ketiga, ya, Zulkarnain pergi ke mana mula-mula? Kita dah belajar hari itu. Dia pergi ke barat dahulu, tempat terbenam matahari. Kemudian dia pergi ke mana pula? Dia pergi ke tempat terbit matahari. Kemudian dia pergi ke mana pula? Dia pergi ke pergunungan. Maknanya dah ada burung-burung yang bagi tahu dia mana tempat rakyat memerlukan perhatianmu, wahai pemimpin. Tetapi masa Nabi Zulkarnain pergi, masa Zulkarnain pergi, dia bukan pergi gitu-gitu sahaja dengan bala tentera. Wa utina min kulli syai'. Dia ada jabatan makanan dia. Sebab bekalan makanan kena dibawa. Dia ada jabatan kenderaan. Kenderaan kena bersedia. Dia ada jabatan perisikan. Dia kena ada pihak pergi dulu supaya tak ada bahaya datang ke depan bila tentera dah mula bergerak. Ada pelbagai jabatan. Jadi subhanallah, Nabi Sulaiman bukan sekadar mak jenin yang berangan-angan, tetapi insan yang sangat profesional mengurus sumber manusia untuk capai kepada wawasan. Kemudian saya nak kita bulatkan perkataan wawaritha. Mewarisi Sulaiman, Daud. Mewarisi Sulaiman dari Daud.
Kenapa waritha? Kenapa tidak awratha Dawud Sulaiman? Minta maaf ya, kita main bahasa Arab sedikit, tapi bagi saya ia boleh menyebabkan kita lebih menghargai susun atur kalimah dan penggunaan fi'il madhi yang berbentuk fa'ala dan bukan af'ala. Terima kasih pada yang conteng. Untuk lebih kita nampak apakah perkataan yang kita nak berikan perhatian, iaitulah waritha. Kenapa tidak awratha? Rumah ngaji ada buat tak kelas-kelas bahasa Arab Tia? Dengan siapa? Cantik. Ada tak belajar fa'ala dengan af'ala? Tia antara yang hadir ke tidak? Antara yang mengendalikan Jadi antara yang mengendalikan. Ada pernah bincang tak bab tu? Beza fa'ala telah melakukan dengan af'ala telah memperlakukan. Ada belajar? Tak masuk lagi bab tu? Ya ke? Ya ke? Okeylah, gurau je Okey, dengar elok-elok. Mari kita belajar bahasa Arab. Waritha telah mewarisi. So, siapa yang mewarisi? Nabi Sulaiman. Mewarisi daripada siapa? Maf'ulun bih dia, Daud. Fa'il dia siapa? Sulaiman. Tetapi kalau awratha, telah mewariskan, maka fi'il dia Daud, maf'ulun bih dia Sulaiman. Dalam bahasa mudahnya macam ni lah. Ada dua situasi. Situasi yang pertama adalah Nabi Daud mengajar Nabi Sulaiman ilmu. Itu situasi pertama. Nabi Daud mengajar. Bayangkan anda tengok satu filem di mana terpampang di situ Nabi Daud tengah gairah mengajar muridnya yang bernama anaknya, Nabi Sulaiman. Nabi Daud mengajar Nabi Sulaiman. Okay, senario yang kedua adalah anda diperlihatkan dengan Sulaiman sedang gairah bertanya soalan kepada Daud. Sulaiman banyak interaksi dengan gurunya, yakni ayahnya Daud. So, dua situasi berbeza. Situasi pertama, Nabi Daud panggil anaknya, mai sini ini waktu nak mengaji ni. Kita dah atur dah kelas kita, masa kita. Jadi ini waktu kau belajar, wahai anak anda Sulaiman. Itu situasi pertama. Itu dipanggil awratha. Situasi kedua, Nabi Sulaiman yang panggil ayah. Ya, saya dah tak sabar nak tahu jawapan kepada persoalan berikut. Persoalan fizik contohnya. Persoalan kimia contohnya. Ini subjek-subjek yang saya ada masalah lah dulu. Jadi, bila ada subjek masalah, pelajar tu eager to learn. Dia nak tanya banyak soalan daripada ayah dia. Jadi, situasi ayat ni, situasi yang mana? Situasi kedua. Murid tu banyak bertanya kepada guru. Anak yang banyak datang pada ayah. Bukan ayah yang paksa anak untuk belajar. Anak yang suka untuk belajar. Boleh beza tak? Akak-akak semua, boleh beza tak? Saya nak tahu respon ni. Cantik. Alhamdulillah. Jadi tanya soalan. Anak-anak kita hari ni situasi dia macam mana? Apatah lagi kalau dekat Selangor ni anak-anak tak pergi sekolah, tak boleh pergi sekolah, dia akan lebih banyak ruang belajar secara online dengan guru-guru di sekolah, tetapi dia akan lebih banyak belajar daripada kita, ayah mak yang duduk kat rumah jugalah, work from home-nya. Adakah kita memaksa anak dalam satu bentuk sesi pembelajaran khusus yang mana kita kena atur lah, memang kita kena atur, kita kena disiplinkan anak-anak kita. Tapi dari satu sudut, walaupun masa belajar dah habis, waktu pagi contohnya, petang, malam, dia still nak tanya banyak soalan. Adakah keluarga kita ada suasana di mana anak-anak dibesarkan dengan dia suka nak belajar, dia suka tanya soalan, sampai kita pun tak sedap duduk akibat daripada serangan soalan yang bertubi-tubi. Jadi alhamdulillah kalau begitu. Jadi ayat 16 ni kadang dia menyebabkan kita melakukan muhasabah diri dari sudut parenting. Adakah aku yang gairah nak anak aku belajar, atau anak aku yang gairah nak belajar daripada aku? Jadi tidak semua perkara ni akan berkesan seandainya seseorang itu melakukan sesuatu kerana terpaksa. Macam mana dah ayah suruh belajar, belajarlah.
Ayat 15 tadi kita belajar apa? Ayat 15 tadi kita belajar mereka yang bekerja kerana faktor Allah pilih saya, bukan majikan suruh. Yang ni pula kita belajar, aku nak belajar bukan sebab ayah suruh, sebab aku yang nak belajar. Subhanallah. Nampak tuan-tuan Jadi benda-benda macam ni sangat diperlukan. Jadi kat sini kita bawa balik kepada awal-awal mukadimah tadi. Apa benefit kepada Nabi? Apa benefit kepada Nabi cerita-cerita macam ni? Supaya Nabi mengajar para sahabat, berjuanglah bukan kerana terpaksa. Bantulah Islam bukan sebab kamu rasa kamu tu penting. Allah tak perlukan kamu sebenarnya untuk Islam ni menang. Tetapi kamu yang perlukan Allah. Ya? Jadi kita kena betulkan mindset kita berdakwah. Jangan rasa macam kalau kita tak main peranan, habislah. Ya, dakwah ni tak berlaku. Jangan terpedaya dengan penyakit hati macam tu. Kita kena kata kita yang perlukan dakwah, bukan dakwah yang perlukan kita. Kita yang perlukan pahala. Ya, dengan dakwah ni kita dapat pahala. Okey. Ada soalan tak ayat 16? Ayat 17. Ya, kalau tidak ada soalan, kita padamkan. Tolong iriskan bulatan tadi tu. Saya tak sempat. Saya, silakan. Sambil-sambil tu yang conteng tadi tolong padam, iriskan balik bulatan tadi. Ya. Kita boleh melihat begitu. Boleh untuk melihat begitu. Setuju? Itu tadabbur yang sangat baik. Puan melengkapkan ayat saya dalam ayat yang lebih baik. Okey, sebelum kita pergi pada ayat 17. Okey, boleh mutekan balik sesiapa yang sedang menyelam dalam air itu, mutekan balik. Yang ke-16, ayat 16. Bulatkan perkataan ulimna, perkataan na. Yang sebut ni waqala, satu orang je, Nabi Sulaiman. Dia bercakap pada rakyat jelata. Dia seorang dia bercakap, tetapi kenapa dia menggunakan perkataan kami? Kenapa dia tak kata alim tu? Kenapa dia kata kami? Kerana walaupun ilmu yang ada pada Nabi Sulaiman hanyalah khusus kepada Nabi Sulaiman, tetapi baginda tidak pernah mengatakan ini ilmu aku. Sifat keakuan ini bukan sifat yang menjadi ciri orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu tidak akan selalu berkata aku. Kerana itu ciri Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia selalu berkata ini hak aku. Allah pilih aku untuk terima ilmu yang aku sahaja layak menerimanya. Jadi sifat keakuan ini bukan sifat yang baik. Tetapi Nabi Sulaiman sebaliknya, ya, ciri-ciri orang berilmu adalah merendah diri. Lalu dia berkata, kami diberikan ilmu. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman mendidik rakyat bahawasanya bukan aku seorang yang dikurniakan keistimewaan. Orang-orang sebelum aku sudah dikurniakan keistimewaan. Jadi merendah dirinya dia. Tidak mendabik dada ketika dia boleh memilih untuk takabur, untuk mendabik dada, untuk kibriya. Tetapi dia tidak berkata begitu. Jadi ini ciri orang yang benar-benar berilmu, di mana merendah diri. Okey. Kemudian kita bergerak kepada ayat yang ke-17 dalam saki baki masa 10 minit ni, ya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Apa maksudnya?
Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tenteranya daripada jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dalam keadaan yang tertib. Ya, itu dia punya terjemahan. Mari kita perhalusi beberapa perkataan. Husyira, ya, boleh iriskan maka pen merah tu. Husyira, okay, terima kasih. Husyira ni bermaksud dikumpul kerana terpaksa. Maknanya adanya perhimpunan mengejut. Tidak disangka-sangka diatur oleh ketua. Ya, ketua berhak untuk mengatur mesyuarat secara kecemasan, untuk memberikan arahan bekerja secara mengejut. Ya, OT barangkali contohnya. Jadi husyira ini juga menyebabkan adanya perkataan mahsyar. Sebab apa? Pada mahsyar kita akan dihimpunkan Allah. Suka atau tak suka, memang terpaksa berhimpun untuk soal siasat amalan. Jadi Nabi Sulaiman telah mengumpulkan bala tentera dia. Dan bala tenteranya terdiri daripada 3 jabatan penting. Yang pertama jin, yang kedua manusia, yang ketiga burung. Fahum yuza'un. Yuza'un ni apa dia? Dia berasal daripada perkataan waza'a. Ya, tauzi', membahagi-bahagikan. Ya, satu perkara yang dipecah-pecahkan. Jadi antara pecahan berkenaan ada batasan supaya tidak campur aduk. Jadi yuza'un ini artinya meletakkan di posisi masing-masing. Siapa daripada kumpulan jin, duduklah dalam kumpulan jin. Siapa kumpulan manusia, duduk dalam kumpulan manusia. Jangan jin pergi masuk kumpulan manusia atau manusia masuk dalam kumpulan jin. Yang mana duduk kat depan, mesti duduk kat depan. Yang mana sudah ditentukan duduk di belakang, duduk dekat belakang. Ini maksud yuza'un. Dalam perkataan lain, yuza'un ini bermakna seseorang jelas posisi dia. Seseorang tahu peranan dia. Dan jangan buat kerja orang lain. Melainkan engkau kena sempurnakan terlebih dahulu your purpose of existence. Tujuan kewujudan bahagian kamu. Tujuan kewujudan department kamu. Jadi, tentera-tentera Nabi Sulaiman memberikan perintah untuk berkumpul, dan pada masa yang sama tentera-tentera ini memberikan peringatan. Bahagian kamu, ini visi dia. Bahagian kamu, ini visi dia. Masing-masing diperjelaskan dengan direction. Iaitulah ayat 16 tadi. Masing-masing diperjelaskan macam mana jabatan kamu main peranan untuk direction burung tadi. Jadi kat sini apa pengajaran kita? Pengajaran kita adalah khususnya kepada majikan, kepada pemimpin organisasi, ya, khususnya hujung-hujung tahun ni kan, ya, walaupun kita ada musibah COVID-19, tetapi kita boleh untuk retreat dalam bentuk atas talian. Kita boleh berbincang balik, sebenarnya perlu ke biro saya ni. Dulu masa saya buat team building, kita ada satu modul di mana modul tu membabitkan semua staff kita duduk atas satu kapal. Dia ada dapat dia panggil modul Nabi Yunus, ya, dia duduk atas kapal dan kita kena undi satu biro dibuang daripada kapal tu. So masing-masing berdebat, kenapa jangan buang saya? Jadi kesan dia adalah staff kat bawah tu bila tengok dia punya ketua biro duduk defend, baru nampak oh ni tujuan dia wujud. Kerana rupa-rupanya modul tu bertujuan nak kata biro kamu tak berharga pun, boleh dibuang saja kerana buang bajet. Maka mati-matian ketua biro mempertahankan, saya penting wujud dalam organisasi ni. Jangan singkir saya, kerana kalau saya tak ada, company ni tak ada duit. Tu contoh dia. Kalau saya tak ada, company tak ada file, tak ada kertas. Kalau company ni tak ada, kalau saya tak ada, company ni tak sihat berlaku. Kalau company ni saya tak ada, disiplin tak ada pada kaki tangan ni. Jadi masing-masing mempertahankan. Jadi di akhirnya kita tak buang mana pun. Cuma kita nak katanya, you all jelas tak tujuan you all wujud? Jadi yuza'un ini pengajarannya adalah seseorang itu kena tahu di mana posisi dia. Okey? Dan itu pengajaran yang pertama lah,
Ya, pengajaran yang kedua, kita kena jawab soalan berikut, baru kita dapat pengajaran kedua. Kenapa ayat ni menyebut jin dulu, and then baru manusia dan burung? Ya, selamat datang ke dalam ilmu munasabah. Ya, satu ilmu yang membahaskan tentang susun atur kalimah, susun atur ayat, susun atur surah. Ya, saya ada tulis dalam buku ni lah, ilmu munasabah ni, iaitu satu ilmu tentang membincangkan hikmah. Kenapa jin dulu? Ayat ni sebut jin dulu. Ilmu ni tak wajib, tak tahu pun tak apa, ya, tak wajib pun untuk tahu. Maknanya kita boleh dapat pengajaran juga kalaupun kita tak bincang kenapa Allah sebut jin dulu, manusia dulu, burung dulu. Tetapi orang yang nak dapat pengajaran lebih daripada tahap biasa-biasa, dia nak tengok ayat ni dari sudut pandang berbeza, dia sangat tamakkan pengajaran, dia akan bincang benda ni. Kenapa jin dulu? Dalam arahan Nabi Sulaiman tu, first kali korang, wahai tentera ku, cari jin dulu. Kumpulkan jin dulu, and then manusia, and then burung. Kenapa jin dulu? Yang telah saya bagi isyarat tadi, apa masalah jin? Jin ni, dia paling susah mengikut arahan. Sebab dia dah biasa, ya, sebelum daripada zaman Nabi Sulaiman, untuk bebas di angkasa lepas, ya, ataupun bebas sebebas-bebasnya melakukan apa sahaja. Okey, jadi apabila arahan nak diberikan, ya, apabila sesuatu arahan nak diberikan, kita kena sasarkan terlebih dahulu mereka-mereka yang kita merasakan akan bermasalah mematuhi arahan. Kalaulah mereka yang bermasalah dalam track record mematuhi arahan, tiba-tiba mematuhi arahan, maka insya-Allah akan lebih mudahlah untuk kita berurusan dengan orang-orang yang tak ada masalah untuk patuh pada arahan, seperti manusia dan burung. Sebab apa? Kalaulah dikumpulkan manusia, and then burung, and then jin, manusia yang dah berkumpul, bila melihat jin susah untuk dikumpulkan, maka manusia itu pun boleh terpengaruh dengan perangai tak elok jin. Tetapi kalau jin berjaya ditundukkan terlebih dahulu, orang yang memang susah nak ditundukkan tiba-tiba tunduk, maka dia beri inspirasi kepada yang selainnya untuk turut sama tunduk. Sebab itulah, ya, kalau saya Perdana Menteri Malaysia lah contohnya kan, nak bagi arahan patuh SOP, orang pertama sekali saya kena sasarkan adalah orang-orang yang ada kelebihan untuk tak patuh arahan. Siapa? Menteri sendiri lah, ahli-ahli parlimen sendiri, sebab dia rasa dia ada kuasa, dia rasa dia ada title menteri, lalu dia boleh untuk tidak patuh SOP. Tapi saya sebagai Perdana Menteri, saya kena sasarkan dulu orang macam ni. Kepimpinan melalui teladan. Sebab yang paling boleh tidak mahu ikut SOP, seperti memakai pelitup muka ataupun seperti kuarantin diri, adalah orang yang berkuasa. Jadi kita sasarkan orang ni dulu. Bahkan kalau mereka menjadi teladan, rakyat lebih mudah untuk patuh. Kan? Gitulah lebih kurangnya. Sebab tu burung kat ujung sekali. Sebab burung ni tak ada masalah nak patuh arahan. Jadi bila jin yang bermasalah boleh berkumpul, manusia akan terus mengalami ketakutan kepada mekanisme pengarahan Nabi Sulaiman yang menyebabkan jin berjaya dikumpulkan. Jadi mudah-mudahan kita belajar beberapa perkara lah, walaupun 3 ayat pada hari ini. Saya harapkan ibu-ibu, akak-akak, makcik-makcik semua tetap mendapat sesuatu yang berharga untuk terus diamalkan dalam kehidupan. Okey, boleh tak kita cuba wrap up balik, kita rumuskan balik apa benda kita boleh bawa balik untuk diamalkan dalam kehidupan kita berdasarkan 3 ayat cerita Nabi Sulaiman. Boleh tak saya nak dengar daripada semua 5 benda kita belajar hari ini. Saya nak dapatkan kayu ukur yang saya dah berjaya sampaikan. Dengan cara anda boleh sebut balik apa benda praktikal kita dapat fahami daripada kisah Nabi Sulaiman pada hari ini.